One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas saya ada membuat sebuah video dengan judul Ustaz Azhar Idrus dan budak berumur 10 tahun. Dan soalan budak berumur 10 tahun. Daripada video itu, banyak komen. Tapi antara komen yang saya dapat ada yang cuba membela Ustaz Azhar Idrus dengan alasan dapat soalan, mungkin not prepared for it. Lalu itu sajalah yang terlintas di fikiran beliau untuk menjawabnya. Ya, beliau sebab ini satu soalan yang di luar kebiasaan, di luar jangkaan, maka yang terlintas di kepala Ustaz untuk jawab hanya sekadar itu sahaja. Jadi janganlah salahkan Ustaz, mereka kata, okey. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua pula agak menarik yang berkata kenapa budak tu tanya soalan tak salah. Tapi kenapa dia tanya soalan itu kepada Ustaz Azhar Idrus dalam masjid? Sebab soalan itu sangat mudah, sangat basic. Boleh saja budak itu bertanya kepada ibu dan ayahnya. Dan ia adalah soalan yang mana-mana ibu dan ayah pun boleh jawab. Ia bukanlah satu soalan agama yang sangat complicated. Atau mungkin dia segan nak tanya ibu dan ayah dia. Sebab suami isteri yang dia masukkan berbogel dalam selimut itu memang ibu dan ayahnya. Dia boleh bertanya kepada ustaz atau ustazah di sekolahnya yang dia belajar fardu ain apa semua tu kan. Jadi kenapa nak tanya kepada Ustaz Azhar Idrus dalam masjid? Melainkan dia memang maklum bahawa Ustaz Azhar Idrus akan memberi respon yang sekian-sekian dan juga para hadirin juga akan memberi respon yang sekian-sekian. Maka dia sengaja memilih untuk bertanya di masjid dalam majlis ilmu Ustaz Azhar Idrus supaya dapat respon sekian-sekian. Sebab sekarang ini mendapat perhatian, attention seekers di media sosial ini ramai meskipun budak berumur 10 tahun. Jadi inilah ada pro kontra macam-macam pandangan. Sambil saya baca pandangan-pandangan yang dikemukakan itu, tiba-tiba saya dapat sebuah video melalui WhatsApp saya. Ingat ya, semua video-video yang saya react bukan saya yang cari. Sebab orang suka komen, Captain ni tak ada kerja lain ke? Asyik cari kesalahan orang je. Pertama sekali saya tak cari. Motor dengan exhaust bising ya. Pertama sekali saya tak cari. Okay, I have a lot of other things to do. Saya banyak kerja nak buat. Tak adalah saya ni nak mencari kesalahan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, video-video yang saya react ialah apa yang orang lain, para penonton lain yang forward kepada saya. Okey. Dan alhamdulillah sebenarnya bukannya sikit tapi agak banyak juga video-video yang mereka forward. Okey. Jadi bukan saya yang tak ada kerja nak pergi cari salah orang. Ini telah pun saya tegaskan dalam banyak video ya. Okey, tak apa. Kembali kepada topik kita. Telah sampai kepada saya sebuah video yang lain nampak macam video lama sikit. Tapi kali ini Ustaz tidak ditanya. Ustaz sendiri yang buka cerita. Ayuh sama-sama kita tonton. Sedikit nasihat kepada yang sebahagian penonton yang mungkin menganggap ini tak sesuai, maka jangan tengok. Okay? Viewers discretion advised. Yeah? Dinasihatkan para penonton mempertimbangkan kesesuaian video ini. Baik, ayo kita tonton dan dengar. Satu hari kita ngajar muslimat. Jadi muslimat belaka. Lelaki tak ada. Dia pun tanya soalan. Ustaz, kalau kita semayang tak pakai coli, bila dia rokok, dia berayung, dia kata. Faham tak? Batal tak? Dia dah tanya. Orang tua. Orang muda memang tak berayung, orang tua. Faham tak? Jangan suka, ni soalan. Sebab tu dia tanya. Mak berayung bila dia rokok, dah orang tua. Dia tak ada gerik lost control. Jawabnya, adakah kita boleh kontrol benda tu? Dah boleh nak kontrol, takkan nak kontrol. Kita dah boleh. Maka tidak batal. Ni faham, ni soalan. Bunyi nakal, bunyi lucu, tapi ini fake. Ini hukum pekoh. Tak ada masalah waktu. Baiklah, kita sudah tonton, kita sudah pun dengar ya. Jadi beberapa perkara untuk diperhatikan. Pertama, sekarang ni tak ada sesiapa yang bertanya, tetapi Ustaz sendiri yang buka cerita. Tu yang pertama. Yang kedua, cerita yang Ustaz buka itu ialah daripada kelas muslimat
yang pernah beliau ajar. Sekarang ni kalau benda tu, topik tu, isu tu dah memang dalam kelas muslimat, tertutup kepada muslimat sahaja, yang nak bawa cerita tu keluar kepada umum. Kenapa? Dah memang private kan, muslimat sahaja. Why you want to bring it into public? Kan? Assalamualaikum. So itu yang kedua. Yang ketiga, okey tak apalah. Kita memaksa diri untuk berbaik sangka. Ustaz nak cerita supaya ia juga menjadi pengetahuan kepada para suami, kepada para lelaki. Okey, if that's the case, maka ceritalah secara ringkas saja. Kenapa with all the details? Kenapa with all the unnecessary detail? Kenapa perlu diperincikan perkara-perkara yang sebenarnya tak perlu? Kenapa nak bukan sekadar lisan saja, tetapi ada pula body language, ada pula sign language. Kenapa perlu sedemikian itu? Kan? Sekarang ni, bayangkan, sebab bila itu di masjid, akan ada hadirin lelaki, muslimin, dan di belakang akan ada hadirin muslimat yang perempuan kan? Bayangkan apakah yang difikir, apakah yang berlega di fikiran di kalangan para hadirin muslimat apabila ustaz membuat lawak seperti itu. Kemudian, bayangkan pula kepada anak-anak kecil yang mesti juga ada mendengarnya. Okay? Mereka akan tertanya-tanya, apa tu? Tak faham, dan mereka akan mula curious. Mereka akan mula tertanya-tanya, dan inilah yang membuka ruang, dan inilah yang menyebabkan, mungkin ya bagi pandangan sebahagian, menyebabkan si adik 10 tahun dalam video satu lagi tu merasa selesa, merasa suka. Okay? Merasa suka untuk bertanya soalan dalam topik yang seumpama kepada ustaz ya. Sebab pada asalnya macam saya kata, it is a closed discussion. Ia adalah perbincangan tertutup. Ia adalah kelas muslimat sahaja. Dia nak bawa kepada lelaki tu buat apa? Kalau nak bawa kepada lelaki untuk pengetahuan umum, okey, ceritalah secara minimum saja. Kenapa nak ditutup tambah perkara-perkara yang merangsangkan gelak ketawa di kalangan para hadirin. Dan yang gelak ketawa tu mesti yang lelaki saja kan. Bagaimana yang perempuan di belakang? Bagaimana dengan muslimat di ruang solat muslimat? Dan kemudiannya, bagaimana pula dengan budak-budak yang mendengar? Mungkin ada yang tak faham dan mula tertanya-tanya, mula terfikir-fikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya highlight benda ni. Sebab kita mesti bersikap tegas untuk menghentikan. We must put a stop kepada perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang menormalisasikan, making it a norm untuk bicara lucah dalam masjid, dalam topik agama. Bezakan ya. Kalau hendak memberi pendidikan yang ada kaitan dengan seks apa boleh, tapi lakukannya tanpa lawak jenaka yang lucah. Lakukannya dengan bertanggungjawab, bukannya untuk menggembirakan sebahagian pihak, menyah gembirakan sebagai pihak dan menimbulkan tanda tanya di kalangan budak-budak kecil. Jadi para penceramah mesti ada tanggungjawab dalam hal ini. Kita pun maklum adanya penceramah lain di negeri lain yang menunjuk jari kan. Dan ada juga ucapan menunjuk jari kan. Jadi yang ini pula baru kita main sesuatu yang macam saya kata apa? Mengganggu ketenangan kita. Baik, ini sebagai makluman semua. Ayuh sama-sama kita berkata tidak. We say no kepada perkataan aksi lucah. Sebab dalam video tadi ada aksi juga kan. Bukan sekadar lisan, ada aksi juga. Kita berkata tidak kepada perkataan, ucapan dan aksi lucah di dalam masjid, dalam topik agama. Nak memberi pendidikan yang ada kaitan dengan seksual, ya boleh memang. Dalam kitab-kitab fiqh pun ada, dalam topik Islam pun ada. Tapi bincanglah ia dengan cara yang bertanggungjawab. Baiklah, demikian sedikit ulasan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.